Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Dawson, untuk pastikan sahih hari ini, 23 Ogos 2021 di saluran berita RTM My Review 123. Seperti biasa, kita mulakan dulu perkembangan terkini kes harian jangkitan COVID-19 setakat 23 Ogos jam 12.30 hari. Seperti yang dapat saksikan, mencatatkan sedikit penurunan yang ketara di sini. Kita dapat lihat jumlah keseluruhan kes baru ini turun kepada 17,672. Kalau kita melihat kepada angka di Selangor dan juga Kuala Lumpur mencatatkan penurunan yang ketara, iaitu Selangor 4,306, Kuala Lumpur 891, namun Selangor masih lagi mencatatkan bilangan kes yang tertinggi ketika ini. Dan juga kita dapat lihat banyak lagi negeri yang mencatatkan 4 digit, antaranya Kedah, Kelantan, Sabah, Sarawak, Johor Bahru dan juga negeri-negeri yang mencatatkan hampir kepada 1,000 angka juga seperti Perak dan juga di Kuala Lumpur yang saya maksudkan sebentar tadi, dan juga Labuan hanya 1 digit dilaporkan, iaitu 7 kes sahaja, manakala Perlis 57 kes baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Baik, seterusnya kita kongsikan kepada anda laporan harian pemberian vaksin COVID-19 setakat semalam, iaitu 441,100 dos merangkumi dos 2 dan juga dos pertama, di mana buat sekian kalinya dos kedua melebihi dos pertama, iaitu sebanyak 303,545 dos. Menjadikan ketika ini adalah yang kita dapat lihat bahawa banyak negeri-negeri mencatatkan peningkatan pemberian vaksin, antaranya Terengganu mencatatkan peningkatan 2 kali ganda seperti yang dilaporkan. Ini menunjukkan bahawa perjalanan pemberian vaksin ketika ini berada pada landasan yang tepat. Dan untuk itu kita dapat lihat peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia ketika ini sudah pun melebihi 55.6% ataupun bersamaan dengan 13,22,246 individu. Ini satu keberjayaan dan juga keberhasilan daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, dan setakat dos pertama sahaja 78.0% bersamaan dengan lebih 18 juta individu menerima suntikan sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Ini kita ucapkan tahniah kepada JKJAV dan juga CITF dalam merancana dan juga memberi vaksin kepada negeri-negeri yang telah pun diletakkan dan juga sepatutnya menerima suntikan vaksin ini. Baik, seterusnya dalam kita melihat keberhasilan dan juga kejayaan pemberian vaksin dalam program PICK ini, terdapat dakwaan yang menyatakan bahawa penglibatan pengamal perubatan am swasta ataupun GP akan dihentikan adalah tidak tepat sama sekali. Penglibatan GP di masa hadapan akan dipertimbangkan dalam menjamin kesinambungan kepada program imunisasi COVID-19 kerana tiada lagi pusat pemberian vaksin PPV akan beroperasi ketika itu. Dalam pada itu, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF menetapkan hanya 13 pusat pemberian vaksin PPV di Lembah Kelang akan menerima individu untuk mendapatkan suntikan vaksin secara walk-in ataupun datang terus bermula esok. CITF berkata langkah itu diambil berikutan pihaknya mendapati kadar kehadiran warga negara Malaysia di PPV untuk walk-in saban hari semakin berkurangan sejak ia dilaksanakan pada 2 Ogos lalu. Kaedah berkenaan bagi warga asing akan digantikan dengan vaksinasi melalui kaedah janji temu. Ini bermakna PPV di Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ tidak lagi menerima walk-in bukan warga negara bermula hari ini. Langkah ini diambil supaya proses vaksinasi warga asing yang menyaksikan sambutan amat baik selama tempoh ia dilaksanakan dapat berjalan dalam keadaan yang lebih selamat dan selesa. Baik, seterusnya ini adalah berkenaan dengan dakwaan yang dikongsikan oleh Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai dakwaan daerah diarah beredar untuk menerima suntikan vaksin secara walk-in di PPV Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini berkaitan dengan apa yang kami kongsikan sebelum ini, di mana terkesan satu kenyataan yang dimaknai oleh satu pemilik akaun TikTok yang mendakwa diarahkan untuk beredar dari kawasan PPV Stadium Nasional Bukit Jalil
Shiraz Kuala Lumpur kerana dikatakan kehabisan vaksin setelah 4 jam beratur menunggu giliran. Kejadian tersebut berlaku pada 20 Ogos 2021 pada jam 11.30 pagi di mana Ketua Pengurus PPV Stadium Nasional Bukit Jalil telah bersetuju dengan nasihat pihak PDRM agar membuat 2 sesi walk-in bagi bukan warga negara iaitu pada sesi pagi dan juga petang. Dan kesemua perkara ini sudah pun diselesaikan dan tiada lagi isu berbangkit berkaitan dengan perkara berkenaan. Baik, masih lagi dalam perkembangan vaksin COVID-19, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembelian tambahan 6 juta dos vaksin lagi yang diterima menjelang awal bulan depan. Perdana Menteri dalam ucapan awam sulungnya berkata pembelian itu dibuat kerana beliau optimis melalui kejayaan program vaksinasi itu dan banyak manfaat yang akan diperoleh. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda kadar jangkitan COVID-19 adalah lebih tinggi dalam kalangan pesakit yang terlantar ataupun bedridden kerana masalah kefungsian yang mereka alami seperti mana yang anda saksikan di kaca TV anda ketika ini. Baik, seterusnya masih lagi berkaitan dengan COVID-19. Apa itu long COVID ataupun kesan COVID berpanjangan? Ini kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan long COVID, iaitu kesan berpanjangan apabila anda telah pun disahkan sembuh daripada jangkitan COVID-19. Ini antara kesan-kesan dan apakah yang dimaksudkan dengan long COVID seperti apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Baik, seterusnya kita lihat pula apakah itu amaran scam ataupun dikatakan sebagai penipuan. Ini kerap kali kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan penipuan secara dalam talian ataupun scam yang semakin giat berlaku dan juga semakin ramai mangsa yang terpedaya terhadap penipuan yang berkaitan dengan penipuan dalam talian dan sebagainya. Anda diminta untuk tidak berkongsi maklumat peribadi anda dalam apa jua platform bagi mengelakkan ada pihak yang salah guna berkenaan dengan data anda. Baik, seterusnya berkaitan dengan video tular mengenai pelakon Sherry Melis. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam pada itu memohon maaf atas sebarang kesulitan yang telah berlaku. Tindakan telah diambil, adik Sherry Melis dan juga pasangan serta 2 orang anaknya telah pun ditempatkan di PKRC Royal Chulan. KKM akan mengambil tindakan susulan bagi membantu dan juga memantau situasi keluarga Sherry Melis yang berada di Kajang, Selangor. Semua keluarga artis berkenaan dan kedua ibu bapanya serta 2 orang anak dan 2 orang anak saudaranya kini berada dalam keadaan selamat. Satu lagi pusat pemindahan, maafkan saya, satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Perak, menjadikan keseluruhan 4 PPS diaktifkan yang menempatkan 284 penduduk terjejas setakat tengah malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri PPS yang dibuka bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Batu 20 Tualang Sekah Kampar. Ia menempatkan 10 penduduk daripada 2 buah keluarga. Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak pula menempatkan 104 orang penduduk, manakala PPS di Sekolah Kebangsaan Alupongsu seberamai 68 penduduk. Satu lagi PPS di Larut Matang dan Selama yang dibuka di Sekolah Kebangsaan Matang menempatkan 102 penduduk terjejas. Baik, 2 lokaliti di Kudat dan Tawau, Sabah serta 3 lokaliti di Tumpat, Kelantan akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula esok. Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Rozi Mat Saad berkata, PKPD akan dilaksanakan sehingga 6 September ini. Sementara itu, PKPD di Kampung Pungkat, Tanjung Batu Laut dan Taman Semarak Indah di Tawau, Sabah yang dijadualkan tamat hari ini dilanjutkan bermula 24 Ogos sehingga 6 September ini. Datuk Rozi Mat Saad turut memaklumkan penamatan PKPD di 7 kawasan melibatkan 2 lokaliti di Tawau, Sabah iaitu Blok 11 Kampung Titingan dan Kampung Rawa-Rawa Batu 4 serta 2 kawasan perumahan ladang di Kalabakan, Sabah. Manakala di Kedah pula melibatkan Kampung Bukit Malut Langkawi, Kedah. Manakala di Terengganu melibatkan Desa Keluarga YPK Cendering Kuala Terengganu. Sementara itu, PKPD di Kampung Bongkok Berpahang yang dijadualkan berakhir Jumaat ini ditamatkan lebih awal iaitu pada semalam.
Selepas mengangkat sumpah jawatan pada Sabtu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini memberi ucapan pertamanya dengan membawa konsep keluarga Malaysia. Frasa keluarga Malaysia katanya lebih inklusif yang mengatasi sempadan agama, bangsa dan kaum. Tambah beliau, konsep keluarga Malaysia juga diambil kerana keutuhan negara terikat dengan nilai-nilai murni didikan sempurna sesebuah keluarga. Pada anda adalah seperti keluarga saya sendiri, sama ada anak muda mahupun yang telah berusia. Kita diibaratkan saling melengkapi, umpama anggota tubuh yang saling memerlukan. Dalam pada itu, krisis pandemik COVID-19 telah memberi kesan serius dan menyeluruh kepada ekonomi negara. Sehubungan dengan itu, kerajaan akan menumpukan usaha ke arah mencapai dua objektif utama dalam usaha mengurangkan kesan ekonomi yang berpanjangan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, negara akan mengembalikan semula kesejahteraan rakyat seiring dengan usaha meningkatkan kuasa beli pengguna dan mengangkat semula sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, fokus usaha kita ialah rakyat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencarian, rakyat yang berpendapatan sederhana, perusahaan kecil dan sederhana, serta sektor perindustrian termasuk industri pelancongan domestik. Fokus ini merupakan sebahagian daripada inisiatif jangka pendek untuk mengembalikan ekonomi rakyat, khususnya dalam menjana ekonomi negara secara menyeluruh. Ismail Sabri 补充，为了实现目标， Dalam ucapan yang sama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyuruh seluruh ahli Dewan Rakyat termasuk pembangkang untuk sama-sama mengembling tenaga memulihkan semula negara termasuk mewujudkan kerjasama rentas parti. Langkah berkenaan bagi memastikan kestabilan politik segera dicapai menerusi kebersamaan. Dalam perjumpaan bersama ketua-ketua parti baru-baru ini telah bertitah kepada semua agar melupakan segala perbezaan demi mencapai kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Kestabilan politik perlu segera dicapai menerusi kebersamaan. Ini termasuklah mewujudkan kerjasama rentas parti. Justru, saya ingin menawarkan ruang kepada kepimpinan pembangkang untuk menganggotai Majlis Pemulihan Negara dan Jawatan Kuasa Khas menangani COVID-19. Baik, perkembangan berikutnya. Kajian baharu mendapati varian Delta boleh tumbuh dalam hidung individu walaupun telah lengkap vaksinasi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah maklumkan situasi sama dapat dilihat pada individu yang tidak menerima imunisasi COVID-19. Menerusi muarnai di Facebook beliau maklumkan varian Delta boleh tumbuh pada anggota badan manusia seolah-olah mangsa belum divaksin. Ini bermakna mereka yang telah lengkap imunisasi tetap boleh dijangkiti dan menjangkiti individu lain. Bagaimanapun, individu yang telah lengkap vaksinasi tidak mendapat kesan jangkitan yang serius berbanding individu lain. Dapatan sama turut diperoleh dalam beberapa kajian dijalankan di hospital di India, Provincetown, Massachusetts dan juga Finland. Baik, pastikan sahih, Berhad. Baik, seterusnya. Individu yang telah melengkapkan 2 dos vaksin diingatkan supaya tidak menyalahguna hak istimewa atau kelonggaran sukatan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Dalam satu paparan di akaun Facebook, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah menegaskan sekiranya masyarakat leka, segala kerja keras dan juga keuntungan dicapai akan sia-sia. Malah berkemungkinan menyebabkan negara menghadapi satu lagi pertempuran dengan COVID-19. Ujarnya, mereka perlu sedar bahawa masih ada sebahagian daripada populasi di negara ini belum divaksin dan mudah terkena jangkitan COVID-19. Baik, angka penumpang dalam kenderaan di negeri Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN kini dibenarkan mengikut kapasiti tempat duduk.
Kelonggaran bagaimanapun hanya terpakai kepada individu yang lengkap vaksinasi. Menurut Majlis Keselamatan Negara, perubahan peraturan itu berkat kuasa pada 20 Ogos 2021. Bagi mereka yang belum lengkap imunisasi, jumlah isi rumah yang dibenarkan keluar kekal 2 individu. Mereka hanya boleh keluar dari kediaman untuk mendapatkan bekalan makanan, ubat, penokok diet dan juga keperluan asas. Untuk penjagaan kesihatan pula, 3 individu dibenar berada dalam kenderaan yang sama. Kita terus kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu lagi rancangan pada malam ini berkenaan dengan mandat baharu dalam bicara naratif. Kita ingin membincangkan berkenaan dengan ekonomi rakyat dan menangani COVID-19. Mandat baharu ini bertepatan dengan pelantikan yang baru yang amat berhormat Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengangkat sumpah jawatan pada Sabtu lalu. Perbincangan malam ini akan berbincang bersama dengan Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad di saluran berita RTM dan juga di TV1 serta menerusi RTM Klik secara dalam talian bermula jam 9 malam. Baik, selari dengan Bulan Kebangsaan yang sudah pun bermula dan tinggal beberapa hari sahaja lagi, pertandingan fotografi Klik at Merdeka 2021. Terdapat 2 kategori yang kami kongsikan di sini. Anda boleh menyertai pertandingan Klik at Merdeka 2021 iaitu bermula 1 Ogos sehingga 16 September 2021. Anda boleh imbas QR code yang tertera untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Dan pasti hadiah menarik menanti anda. Baik, kerap kali kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan portal sebenarnya.my. Tidak pasti jangan kongsi. Itulah matlamat kami di dalam pastikan sahih, iaitu hentikan penyebaran berita palsu. Pada ini anda boleh didakwa di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998 bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Yang pasti, pastikan sahih baru kongsi. Dan seterusnya, ini satu lagi program yang dianjurkan Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah berkenaan daurah kitab Safinatun Najah secara dalam talian menerusi aplikasi Webex iaitu pada 23 Ogos hingga 26 Ogos 2021 iaitu pada Isnin hingga Khamis bermula jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang yang akan dikendalikan oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jol. Anda boleh menelpon ataupun menghubungi nombor telefon urus setia yang tertera di kaca TV anda. Baik, seterusnya bicara karyawan kebangsaan 2021, satu perbincangan yang menarik berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi iaitu pada 25 Ogos 2021 pada Rabu ini bermula jam 10 pagi menampilkan panel yang cukup disegani Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia dan juga moderatornya Dr. Hazami bin Jahari iaitu pengarah Jabatan Dasar dan Pendidikan DBP. Anda boleh terus ke media sosial rasmi DBP untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci. Dan seterusnya, di MMU pula, Festival Animasi Malaysia, Bengkel Asas Animasi yang akan berlangsung pada 30 Ogos 2021 iaitu pada Isnin bermula jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Dan yang pasti penyertaan adalah percuma. Anda boleh imbas kod QR yang tertera untuk borang pernyataan. Dan seperti saya maklumkan tadi, tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk kita menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Kami paparkan kepada anda cara yang betul pengibaran bendera ataupun jalur gemilang, iaitu hormati dan kibarkan jalur gemilang kita. Bagi gambar yang pertama, jalur gemilang saiz biasa dan juga gambar yang kedua adalah melibatkan jalur gemilang saiz gegantung. Anda perlu meletakkan bendera dalam keadaan yang betul. Baik, seterusnya selahkan semangat demi negara anda sepanjang Bulan Kebangsaan. Anda minat fotografi, anda suka swafoto ataupun selfie, ataupun anda ada bakat melukis dan juga anda mempunyai bakat menyanyi dan juga bermain alat muzik, anda boleh hantarkan hasil kreativiti anda kepada deminegara2021@gmail.com. Ayuh warga KKMM. Baik, hebahan tadi mengakhiri pastikan sahih hari ini. Teruskan bersama dengan berita RTM kerana yang sahih hanya di berita RTM. Saya Hafidh Olsen. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan jaga diri.